Jom dengarkan Santai Bersama Ustaz Said di Manis FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bersama saya Ustaz Said Muhammad Nur Hisham bin Tua Padang dalam Santai Bersama Ustaz Said. Sidang pendengar Manis FM, semoga pagi kita, hari kita, siang kita, malam kita sentiasa manis insya-Allah. Saya nak kongsi satu perkara kali ini berkenaan dengan punca pembunuhan yang pertama di atas muka bumi ni. Hoi, tak apa cerita bunuh-bunuh ni. Apa cerita, dan semua kita tahu apa yang pernah berlaku atas muka bumi ni. Apa pembunuhan yang pertama? Itu kisah dua anak Nabi Adam. Yang ni apa sebabnya? Sebabnya kalau orang Melayu ada juga yang selalu disebut ungkapan PhD. Apa ada PhD tu? Bukan philosophy doktor. PhD tu maksudnya penyakit hasad dengki. Allahu Akbar. Pembunuhan pertama atas muka bumi pun berkait dengan penyakit ni. Allah. Ada tak adik-beradik yang bergaduh disebabkan dengki? Ada tak kat pejabat apa masang muka kisnya dengki? Ada. Di kejiranan, taman perumahan, sama-sama pergi sejik surah dah tu, tapi boleh balah, boleh bergaduh disebabkan dengki. Allahu Akbar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat perumpamaan. Penyakit dengki ni dia akan memakan pahala-pahala kebaikan yang kita buat. Kita semayang, kita puasa, kita bersedekah. Bila ada penyakit dengki, dia akan memakan. Macam mana Ustaz? Seperti api yang marak memakan kayu-kayu yang kering. Kayu api yang kering, mari api dia perak jadi abu semua. Begitulah penyakit hasad dengki, dia akan memakan kebaikan-kebaikan yang pernah kita buat dalam kehidupan ni. Orang yang kena penyakit hasad dengki ni, dari situlah lahirnya. Kalau menega kedai makan, dia hantar santau lah, dia sihir lah. Kalau kat pejabat dia tak puas hati ni, staff ni ataupun kawan dia ni performance dia hebat, orang berakhir ke dia, orang sayang, kerja bagus, dengki dia buat. Kalau dulu surat layang, zaman sekarang WhatsApp layang, email layang, tak puas hati, kira kawan tu kerja bagus, orang sayang, bos sayang, performa bagus, on time, punctual, suka tolong kawan-kawan pula kat jabat, yang dia ni dah lah mari lewat. Kalau dia lewat lah, kalau lewat dia lah. Orang kena dah lah malah buat kerja, lepas tu perangai pula uduh, muka uduh juga. Jadi orang tak berakhir lah ke dia. Dengki, bila dengki dia fitnah, bila dengki dia, Allah, zaman-zaman sihir lah ni, Tok Guru banyak sangat, Tok Guru sihir ni duk ajar kenak-kenak korang. Allahu Akbar. Ada kes jumpa apa, tiba-tiba je sakit, rupanya jumpa abu mayat bawah meja tempat kerja. Allahu Akbar. Ada penyakit ini, penyakit dengki. Bahkan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara golongan yang sangat dengki pada Nabi, kalau Mekah tu geng-geng Abu Jahal, geng-geng Abu Lahab. Dia dengki sebab orang mula ikut Nabi. Dakwah Nabi bawa tu orang mula semakin ramai orang ikut Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Abu Jahal, Abu Lahab ni dia dengki pengaruh di Mekah. Bila Nabi hijrah ke Madinah pula, Islam tertegak, kuasa Islam berkuasa, orang semakin ramai masuk Islam. Golongan munafikin pula dengki. Orang munafik ni dia dengki sangat ke Nabi Muhammad, sebab dia nampak orang kau ramai ikut Nabi Muhammad, orang kau ramai berkasih sayang zaman Nabi Muhammad. Jadi puak-puak munafik dia dengki. Dan golongan munafik ni dia akan ada sepanjang zaman. Kalau dulu munafik dengki ke Nabi, zaman ni Nabi tak ada dah. Munafik akan dengki kepada para pendakwah, munafik akan dengki kepada para ulama yang membawa risalah para Nabi. Orang munafik ni duduk, dia tengok orang kau ramai ikut Islam, orang kau ramai nak beramal dengan Islam. Munafik dia akan mula dengki. Dia tengok masjid hidup, dia tengok masjid banyak program, munafikin akan dengki. Ni zaman Nabi. Allahu Akbar. Maknanya antara sifat golongan munafik ini, dia dengki, dia hasad melihat perkembangan Islam. Dia akan cuba khianat, dia akan cuba ganggu, dia akan cuba fitnah
dia akan cuba divide and rule, pecah perintah. Ini disebabkan dengki munafikin sepanjang zaman. Dah Ustaz, adik-beradik ada juga dengki. Ada. Sebab dia dengki mak sayang kat ni. Dah ni rajin jenguk mak. Ni rajin faham perasaan mak. Dah dia tak jenguk mana. Jenguk 2 kali je setahun. Hari raya sekali lagi time wah duri yang masak. Nampak muka je. Jadi dia dengki mak beri ni tanah lebih sikit. Ni mak beri rumah sepitu, kedai sepitu. Ni dengki di kalangan adik-beradik waliyahzubillah. Dan ia berlaku. Dan syaitan antara pintu masuk. Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali ada sebut bab madakhilis syaitan ila qulubil insan, bab berkenaan dengan pintu-pintu yang syaitan masuk ke dalam hati manusia. Pintu-pintu, antara pintunya pintu hasad dengki. Allahu akbar. Adik-beradik berlaku hasad dengki, dengan kejiranan berlaku hasad dengki. Dan memang sepanjang sejarah Nabi-Nabi dan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada keadaan-keadaan ini yang berlaku. Orang yang dengki ni dia tak ingat bahawa dia dengki pun dia dengki tengok nikmat orang. Dia tengok Allah bahagianya suami isteri tu. Dia tengok orang ramai anak-anak dia berjaya. Dia cerita fitnah. Anak berjaya soalan bocor. Dia kata cerita pandai. Adalah tak puas hati semua. Tak boleh tengok orang bahagia. Ketahuilah pada orang yang ada penyakit hasad dengki ni, dia sendiri hidup dia tak akan tenang. Hidup dia tak akan tenang sebab dia tak boleh tengok orang bahagia, dia tak boleh tengok orang senang. Maka dia kena ingat bahawa apa yang orang tu dapat, dia jangan tengok orang tu saja. Dia kena ingat siapa pemberi pada orang tu, iaitulah Allah. Dia tengok orang tu bahagia, dia orang tengok pasangan suami isteri tu kasih sayang. Dah Ustaz, masalahnya bukan deki. Ada hak jenis nebeng sangat, show off, OOTD. Dah lalu sangat Ustaz. Duk tunjuk bahagia dia dalam Instagram, duk tunjuk dia ni lebih dia dalam Facebook. Saya bukan deki, tapi dia tu over sangat. Show off ke benda dia panggil. Ada hak jenis gitu. Maka kita ingatkan juga, kita kena fikirlah juga hati-hati orang di sekeliling. Nak tunjuk kegembiraan sebagai tanda bersyukur, kita nak kongsikan kawan-kawan, okey lah, tapi janganlah melampau sangat. Ada seorang guru dia nasihat, jangan upload sangat gambar makan sedap-sedap tu. Kalau kita order makan sedap, duduk upload gambar tunjuk. Jadi ada orang-orang yang kurang bernasib baik. Bukan kawan tu dengki, tapi yelah terasalah juga kita duk tunjuk. Kita ni pula tanya makan kambing, upload tanya goreng telur. Goreng telur makan Maggi senyap je. Memang jenis hot best je tunjuk korang. Gambar dengan bini pun masa senyum, masa balas tak tunjuk pun benarnya. Jadi kalau hak biasa duk over sangat duk tunjuk kat Instagram, kat Facebook ni, kadang-kadang dia tu sendiri pun kurang kasih sayang juga. Tu dia tuduh orang deki ke dia. Kita jangan jadi penyebab orang deki kita. Itu satu dari aspek kita. Lepas tu kita pula kadang-kadang kita ada rasa nak marah orang, tak puas hati ke orang. Tanya diri kita sendiri, aku ni deki ke dia ke? Aku ni sebenarnya tak puas hati ke dia ni sebab aku dengki ke sebab dia yang tak patut? Jadi itulah kita nak berlindung daripada syaitan. Itu yang kita baca qul a'udzu birabbil falaq tu. Hujung sekali ayat pun dia, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita nak berlindung dengan Allah juga daripada orang-orang yang hasad dengki bila dia dengki. Kita minta berlindung dan kita jangan duk dengki kat orang. Moga-moga hidup kita ni sentiasa bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala beri kita. Kita tengok orang dapat nikmat, kita kata Alhamdulillah. Moga-moga berkekalan lah nikmat dia tu. Kan senang hidup. Sekadar itu dari saya, Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham bin Tuan Padang. Wallahu alam. Manis. Manis semua dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai bersama Ustaz Syed setiap Ahad hingga Khamis jam 7.30 pagi dan ulangan 5.30 petang hanya di Manis FM, Gaya Pantai Timur.